Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. Insya-Allah semoga para pelajar terus istiqamah untuk meneruskan pembelajaran ini, insya-Allah. Saya meminta para pelajar tahun 6 untuk membuka buku teks kafa pelajaran akidah. Buku teks kafa pelajaran akidah tahun 6 pada muka surat 35. Baik, para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita telah bincang dahulu tentang perkara-perkara sam'iyat. Termasuk dalam perkara-perkara sam'iyat itu ialah dosa dan pahala. Pahala dan dosa. Dan kita telah sebut, dah bincang dah tentang perkara-perkara yang dikatakan pahala. Apa itu pahala? Dan antara perkara-perkara yang mendatangkan pahala itu, bila mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melakukan kebaikan sesama manusia. Bila mana kita melakukan kebaikan ke atas diri kita. Dan antaranya seperti kita bersolat, bersedekah, membaca Al-Quran, menziarahi orang sakit, menghadiri majlis ilmu, makna belajar, tolong-menolong dan sebagainya. Itu di antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Dan pahala ini mestilah disebut oleh Nabi SAW. Kita sebut dah dahulu, innamal a'malu bin niyat. Ia dikira amal dengan sebab ada niat. Kita mesti niat segala amal yang kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mendatangkan pahala kepada kita. Dan pahala ini Allah Ta'ala janjikan ganjarannya bukan di dunia, tapi di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan bincang tentang apa itu dosa. Para pelajar boleh buka muka surat 35, baca dan fahami pengertian dosa. Pengertian dosa. Dosa ialah balasan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesiapa yang mengingkari perintahnya atau melakukan larangannya. Itu ta'arif ataupun pengertian dosa. Mana balasan buruk, balasan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesiapa yang mengingkari perintahnya, mana tidak melaksanakan tugas ataupun kewajipan, kefarduan yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atas kita, seperti meninggalkan semayang umpamanya. Atau melakukan larangannya, Allah Ta'ala larang, jangan kamu minum arak. Minum arak juga, mana berdosa benda tu. Mana ia mendatangkan dosa. Itu dalil ataupun pengertian dosa. Baik, dalil naqli, iaitu dalil Al-Quran. Mana dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah." Surah Al-Zalzalah ayat 8. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan seberat zarah kejahatan, dia akan melihatnya dalam suratan amalnya pada hari akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, dalam ayat ini, seberat zarah maknanya nilai yang kecil sekalipun dosa, ianya tetap tercatat dalam buku amal kita. Satu lagi perkara yang perlu kita wajib imani, bukan sekadar kita ada dosa dan pahala, tapi kita ada buku amal kita. Buku amal kita. Kita tak pernah tengok buku amal ni, tapi buku amal ni akan Allah Ta'ala perlihatkan kita di hari akhirat kelak. Dan buku amal ini mencatat segala perilaku kita di dunia ni. Sama ada baik atau buruk, semuanya akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raqib dan Atid, di kiri kanan kita. Baik. Artinya barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun benda itu kecil sekalipun, ianya akan dinilai balasannya dengan catatan amalnya, dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan azab. Keburukan ini dengan balasan azab. Kalau pahala dengan balasan syurga nikmat. Syurga ataupun nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil itu dalil naqli dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya dalil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma naha Allahu anhu fahuwa kabiratu, fahuwa kabirahu. Kullu ma naha Allah anhu fahuwa kabirahu." Rawahu Imamul Tabrani
Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Maksudnya, siapa yang dilarang atau ditegah, setiap yang dilarang atau yang ditegah oleh Allah adalah besar. Maksud besar di sini ialah kabir. Kabir di sini, besar di sini maknanya dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang dilarang atau ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu yang besar di sisi Allah. Maksud sini suatu balasan yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalil aqli. Dalil aqli. Konsep dosa sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian. Contohnya, jika seseorang itu berbuat jahat, dia akan mendapat cemuhan dan hukumannya. Itu dosa kita ataupun perbuatan jahat di dunia ini. Bila kita buat jahat, orang akan nilai benda ini jahat dan ada balasan-balasan tertentu yang telah ditetapkan oleh manusia itu di kalangan perbuatan jahat di dunia. Apatah lagi perbuatan jahat di dunia ini dan ada kaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu dia akan mendapat balasan bukan sahaja di dunia dan dia akan mendapat balasan di akhirat. Itu akal kita wajib menerima bahawa setiap perilaku kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita melakukan tegahan atau larangan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perintah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa sekadar itulah untuk pelajaran kita hari ini, dan insya-Allah saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota tentang pengertian dosa dan dalil-dalil naqli dan dalil aqli ini sebagai simpanan maklumat untuk kamu menghadapi peperiksaan, insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.